Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung hari ini berkaitan dengan puasa, insyaAllah. InsyaAllah semua sedia? Semua dah sedia dah? Sebelum saya nak memulakan pembacaan, saya nak kembali kepada yang semalam tu. Kita undur belakang sikit. Yang semalam, tengok belakang semalam. Wa mata akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu, di situ. Wa mata akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu, di situ. Ada sedikit catatan. Ada sedikit catatan. Semalam kita sebut hatta dakhala akharu ni laisa biqaidin. Hatta dakhala akharu laisa biqaidin. Betul tak? Berdasarkan yang ditulis dalam kitab, I'anah Talibin. Kemudian dalam I'anah juga menyebut lakin al-muallif qayyada bidzalika tab'an li syaikhihi Ibn Hajar. Jadi bila saya buat semakan, saya buat semakan dalam kitab Ibn Hajar sendiri. Dalam kitab Ibn Hajar sendiri, Ithaf Ahlil Islam. Ithaf Ahlil Islam. Kemudian kita tengok dalam
Al-Manhajul Qawim. Kemudian kita tengok dalam dalam kitab Tuhfah sendiri. Jadi apa maksud ada qaid tak ada qaid? Apa maksud ada qaid tak ada qaid? Adakah dia merupakan khilaf Ibni Hajar dengan Ramli? Di situ. Semalam saya sebut khilaf Ibni Hajar dengan Ramli. Tapi bila saya cek dalam kitab Hasyiah Syarwani, Hasyiah kepada Tuhfah, bila dalam matan Tuhfah tulis hatta dakhala Ramadan akhar ni, kemudian dalam Hasyiah tulis walau hukman. Walau hukman. Apa maksud walau hukman? Maksudnya sama ada ini masalah fidyah ta'khir ni, mati ni. Sama ada dia meninggal dunia dalam keadaan dia memang tangguhkan qada sehingga memang dah masuk dah Ramadan baru dia mati, ataupun Ramadan baru belum masuk tetapi dihukum dah masuk. Itu yang walau hukman. Jadi kaid tu cantik. Jadi dalam mana-mana ibarat yang tulis sehingga masuk Ramadan baru, maka kita takdirkan walaupun masuk Ramadan tu bukan hakiki tapi hukmi. Zahirnya Ibni Hajar pun sama macam Ramli, sebab dalam kitab Ithaf Ahlil Islam, Ibni Hajar pun memberi contoh yang sama. Yang sama yang diberikan oleh Imam Ramli. Okey? Jadi ini masalah zahirnya penggunaan ta'bir. Penggunaan ta'bir. Maksudnya, kita ulang lagi sekali, sehingga masuknya Ramadan yang baru. Masuk Ramadan baru ni sama ada masuk Ramadan baru secara hakiki, baru dia mati, ataupun masuk Ramadan baru secara hukmi. Okey? Masuk Ramadan baru secara hukmi. Apa maksud secara hukmi? Dia meninggal dunia dalam keadaan masa yang berbaki, memang tidak meluasi untuk dia nak qada semua. Maka ini pun walaupun Ramadan belum masuk, masih bulan Syaban, tapi kita dia ni meninggal dalam keadaan sudah masuk Ramadan baru. Segi hukum. Itu catatan yang saya ingin sampaikan pada awal mukaddimah masalah ni. Okey? Sebab kalau kita kata di sisi Imam Ramli, maksud dia tak ada kait. Kalau dia mati selepas dia dah tamakun, kemudian walaupun belum masuk Ramadan baru, dia tetap kena bayar fidyah ta'khir. Dia akan jadi surah dia macam ni. Satu orang dia ada puasa yang dia tinggal 10 hari. Masuk bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dia meninggal dunia. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ni ada lebih kurang 2 bulan lebih. Dia tinggal 10 harinya. Jadi maksudnya dia pernah mempunyai masa yang cukup untuk qada. Jadi kalau macam tu, adakah kita kata atas pendapat Imam Ramli, dia juga kena fidyah? Sebenarnya tak, bukan macam tu. Jadi khulasahnya kita boleh simpulkan, fidyah ta'khir ni dalam masalah mati, fidyah ta'khir ni
akan kena dengan 2 syarat. Ini khulasah ni, dengar. Fidyah ta'khir akan kena dengan 2 syarat. Fidyah ta'khir akan kena dengan 2 syarat. Untuk yang mati. Pertama, ba'dat tamakkun. Ba'dat tamakkun. Ba'dat tamakkun minal qada' qadra ma alaihi. Itu yang pertama. Ini apa? Syarat untuk nak kena fidyah ta'khir. Ba'dat tamakkun minal qada' qadra ma alaihi. Qadra ma alaihi. Kemudian syarat dia yang kedua, nak kena fidyah ta'khir hatta dakhala Ramadan akhar walau hukman. Jadi di situ bila kita gunakan ibarat yang macam tu, maka dia punya makna tu konsisten. Dia punya maknanya adalah apa? Adalah konsisten, okey? Jadi boleh tulis 2 syarat tu. Itu faedah pertama. Semalam juga kita baca, kalau satu orang dia meninggal dunia, kan? Okey, satu dia ada apa? Fidyah ta'khir. Satu dia ada apa? Fidyah ta'khir. Satu lagi dia ada fidyah fawat. Jadi mungkin saja satu orang dia meninggal dunia, dia ada fidyah fawat sahaja. Okey? Saya sebut sekali lagi. Mungkin saja satu orang yang dia ada tak puasa, kemudian dia meninggal dunia. Ada surah dia kena fidyah fawat dan fidyah ta'khir. Ada surah, ada keadaan dia kena fidyah fawat sahaja. Ada keadaan dia tak kena fidyah fawat pun. Dia tak kena fidyah fawat pun. Tak ada fidyah fawat langsung, fidyah fawat saja, fidyah fawat dengan ta'khir. Dan fidyah ta'khir. Okey. Okey, siapa boleh bagi surah? Satu orang dia ada tinggal puasa bulan Ramadan lepas, dia tak kena pun fidyah fawat. Dia tak kena pun hatta fidyah fawat pun. Tak payah ceritalah fidyah ta'khir. Fidyah fawat pun tak kena. Siapa boleh bagi contoh? Dia tak kena sebab dia tak tamakun. Ustaz Azim. Okey, surah yang dia tak kena fidyah fawat pun, walaupun dia ada tinggal puasa, dia tak kena fidyah fawat pun. Jadi kita baca semalam, fidyah fawat ni hanya akan kena kalau lepas Ramadan dia mempunyai zaman tamakun, betul tak? Tapi jangan bagi contoh sakit yang tak diarah sembuh, tak jadi. Sebab kalau sakit yang tak diarah sembuh memang ada fidyah. Berterusan safar dan sakit. Tapi sakit tu bukan jenis sakit yang tak ada harapan sembuh. Tak boleh juga bagi contoh orang tua renta. Ialah orang tua renta dia ada fidyah juga. Walaupun kita tak panggil fidyah fawat kan. Fidyah lah. Jadi yang contoh yang betul dalam surah tak ada fidyah langsung, iaitu selepas Ramadan dia tidak mempunyai tamakun. Walaupun sekadar masa, sekadar waktu yang mana bilangan hari yang dia wajib. Okey? Wajib. Tapi ada satu catatan yang kita tak sebut lagi. Ada satu catatan. Syarat tamakun ni, betul.
Tapi ada satu catatan. Syarat tamakun adalah apa dia? Syarat tamakun adalah apabila puasa itu dia tinggalkan dengan uzur. Itu kena tanda tu. Syarat tamakun, maksudnya untuk ada fidyah fawat ni, syarat tamakun kalau puasa tu dia tinggalkan dengan uzur. Dengan uzur. Tapi kalau dia tinggalkan puasa tu tanpa uzur, walaupun lepas daripada Ramadan, dia tidak ada tamakun. Dia tidak ada tamakun. Tetap dia kena qada. Okey? Tetap apa? Tetap dia kena qada. Yang kena ingat di syarat tamakun itu hanya untuk puasa yang ditinggalkan dengan uzur. Adapun puasa yang ditinggalkan tanpa uzur, maka tak ada syarat tamakun. Okey. Itu poin nombor 2 dalam mukadimah ni. Poin nombor 3, cuba bagi satu surah, satu orang meninggal dunia, dia kena 3 fidyah. Semalam kan sebut fidyah apa? Fidyah ta'khir, fidyah fa 2. Ada satu surah lagi, satu orang dia meninggal dunia, kita kira untuk dia 3 fidyah. 3 fidyah. 3 fidyah. 3 jenis fidyah. 3 jenis fidyah. 3 jenis fidyah. Siapa boleh bagi contoh 3 jenis fidyah? Dia meninggal dunia, ada 3 fidyah untuk dia. Dia kalau jima isteri, kita panggil kafarah. Bukan fidyah. Itu kafarah. Tu. Tengku Amir, Faiqal. Betul. Hamil dan murdi'. Contohnya ialah apa? Hamil dan juga murdi'. Betul. Hamil dan juga murdi'. Jadi hamil dengan juga murdi', kalau dia ada tak puasa Ramadan lepas 5 hari, dia tak qada sampai masuk Ramadan 2020. Okey? Maka dia kena berapa? Dia ada tinggal puasa 5 hari. Dia tangguhkan qada sampai masuk Ramadan Ramadan 2020 ni. Jadi perempuan ni, hamil ni ataupun murdi' ni dia ada berapa semua sekali? Cuba kira. Berapa fidyah fawat? Fidyah fawat berapa untuk perempuan ni? Untuk perempuan ni fidyah fawat dia 5 hari lah. 5 mud. Fidyah ta'khir berapa? 5. Dan satu lagi, fidyah apa? Fidyah menyusukan. Kita dah belajar kan, murdi' dengan hamil dia kena fidyah kalau
in khafata 'ala al-walad. So semuanya ada 15. Nampak tak? Ada surah juga. Ada 3 jenis fidyah. Ada 3 jenis fidyah yang perlu, yang wajib menjadi tanggungjawab atas dirinya. Okey? Habis. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyah wa fi qawlin ka jam'in mujtahidin annaha tuqda anhu li khabar al-Bukhari wa ghairihi wa min thamma ikhtara jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi wa naqala ibn Burhana عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. Ini menarik ni. Tengok. Man mata wa alaihi salatun. Man mata wa alaihi salatun. Siapa yang mati wa alaihi salat. Ni selalu orang tanya tentang masalah fidyah solat ni. Tengok perbahasan tentang fidyah solat. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Nampak tak? Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan wa alaihi, ada tanggungjawab qada' solat atas dirinya, maka fala qada' wala fidyah. Maksudnya fala qada' ni tidak boleh kita solat untuk dia. Waris ke, ajnabi ke, tak ada. Macam puasa. Bukan solat je tak ada, fidyah pun tak ada. Ini yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Okey. Habis. Ini kita ambil dulu muktamad. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in, dia akan cambahkan pendapat lain. Ini biasa dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, sebab itu kalau kita belajar Fathul Mu'in ni, memang cara muallif dia. Dia akan cambahkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i kalau ada, ataupun mazhab lain. Dalam sebahagian tempat. Tempat-tempat yang penting ni, dia akan bawa. Memberi isyarat kepada di sana ada ruang untuk taklid. Okey? Saya dah sebut hari itu, bila kita belajar fiqh mazhab Syafi'i misalnya, kita kena belajar khilaf yang wujud dalam sesuatu masalah dalam mazhab sendiri sebelum kita tahu mazhab lain. Supaya kita tahu yang dikatakan muktamad, yang difatwakan dan seumpamanya, maknanya sejauh mana kekuatan dalil pendapat tersebut dan sejauh mana kekuatan muqabil dia.
Supaya kita tidak terlalu jumud ataupun terikat. Ada ruang-ruang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, maka boleh ditaklidkan mazhab lain, khususnya kalau memang ada keperluan yang mendesak. Maka satu orang mufti, dia kena tahu perkara-perkara tersebut. Jadi pendapat muktamad pada sini boleh tengok dalam minhaj. Siapa ada minhaj, boleh tolong typekan ibarat dia. Ibarat dalam minhaj. Ini memang muktamad. Okey? Cuma ada satu surah. Ada satu surah. Benda ni pun I'anah sebut. Ada satu surah yang mana boleh kita sembahyang bagi pihak orang lain. Boleh kita sembahyang bagi pihak orang lain. Dia asalnya sembahyang bagi pihak orang lain. Tak boleh. Dia lain. Kena bezakan antara sembahyang bagi pihak orang lain, kita sembahyang dan kita niatkan pahala untuk orang lain. Orang panggil solat hadiah. Ingat tak soalan tentang solat hadiah? Itu dua masalah yang lain. Solat bagi pihak orang lain, maksudnya solat tu orang itu yang kena buat, kita tolong buat untuk dia. Itu maksud dia niabah. Kan kita dah sebut semalam, ibadah badaniyah mahdah la taqbalun niyabah. Asalnya ibadah ni, solat ni memang ibadah badaniyah mahdah, mana ada maliyah. Maka dia la taqbalun niyabah hayyan wa mayyitan. Maksudnya dalam keadaan mukallaf itu hidup ataupun mukallaf itu mati. La taqbalun niyabah. Cuma puasa kan semalam kan ada khilaf qadim dengan jadid. Itu pun jadid tarjih tak ada juga. Nak puasa bagi pihak. Tetapi ditarjihkan apa? Ditarjihkan juga sebab ada hadis. Jadi kias batal. Jadi Ustaz Syauqi ada nukil tu. Tengok. Ustaz Syauqi Halim ibarat minhaj tu. Ibarat minhaj. Tu ibarat minhaj. Walau mata Syauqi Halim. Itu ibarat dia. Walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidya wa fil i'tikafi qaulun wallahu alam. Nampak? Itu ibarat minhaj. Itu muktamad. Tapi tengok tu dalam minhaj tulis wa fil i'tikafi qaulun. Dalam i'tikaf ni ada qaul. Maksudnya i'tikaf boleh dibuat bagi pihak. Jadi kita tahu dulu muktamad. Dalam kitab I'anah, dalam kitab Fathul Mu'in pun dia akan sebut pendapat lain. Cuma ada satu surah yang mana muktamad dia boleh kita solat bagi pihak orang lain. Jadi bezakan dia antara kita solat, kita isal thawab solat tersebut kepada orang lain, itu masalah lain. Dengan kita solat bagi pihak orang lain. Orang tu punya solat duha, kita semayangkan. Itu contoh kalau sunat. Orang itu punya solat semayang wajib, kita solatkan untuk dia. Masa hidup tak boleh, masa mati pun tak boleh. Tapi ada satu solat, ada satu surah yang mana boleh kita, maksudnya berlakunya solat bagi pihak. Tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Wa yustathna min man'is salati wal i'tikafi 'anil mayyiti raka'atat tawafi فإنهما يصيحان من الأجير تبعا للحج. Okey? Taba'an lil haji. Taba'an lil haji. Ini faedah ni. Ini memang ulama setuju. Apakah solat yang mana boleh dibuat bagi pihak? Iaitu dalam surah haji ataupun umrah badal yang sah. Umrah badal yang sah. Sama ada badal orang hidup ke orang mati ke. Maka dalam surah ni, lepas orang tu tawafkan bagi pihak si mati, misalnya badal, ataupun si hidup, ma'dhub,
dia melakukan semayang 2 rakaat tawaf. Jadi 2 rakaat tawaf tu dia buat tu sebenarnya bagi pihak siapa? Iaitu solat sunat tawaf dalam surah umrah ataupun haji badal. Iaitu solat sunat tawaf dalam surah umrah ataupun haji badal. Haji badal. Jadi lepas dia buat tawaf kan dia semayang. Semayang tu dia buat bagi pihak. Itulah contohnya surah. Surah apa? Surah yang mana? Surah yang mana boleh berlaku. Cuba tengok ilat dia. Dalam kitab I'anah tulis, ilat dia adalah taba'an lil haji. Taba'an lil haji. Ataupun umrah lah. Ataupun umrah wajib. Taba'an lil haji. Iaitu umrah yang wajib. Haji ataupun umrah yang wajib. Ataupun umrah sunat yang diwasiatkan. Jadi, cuba tengok. Taba'an lil haji. Menarik ni. Taba'an lil haji ni, kita ada satu kaedah. Apa dia? Dia punya kaedah dia. Qad la yajuzu syai'u asalatan wa yajuzu taba'an. Macam mana kaedah dia? Qad la yajuzu syai'u. Qad yajuzu syai'u taba'an wa la yajuzu asalatan. Qad yajuzu syai'u taba'an wa la yajuzu asalatan. Maksudnya ada setengah surah, suatu benda, dia kalau dia itu asal, induk, maksud, lizatihi, maka dia tak boleh. Kalau dia itu maksud lizati ataupun dia guna perkataan asalatan. Tapi kalau dia itu taba'an boleh. Kalau dia itu taba'an boleh. Oleh kerana solat sunat tawaf ni, dia ini adalah mundarijah. Solat sunat tawaf ni dia terkandung dalam haji ataupun umrah ataupun dalam bahasa ringkas nusuk. Oleh kerana dia terkandung, dia berada di bawah nusuk. Dia duduk di bawah nusuk. Yang mana nusuk ini adalah ma yaqbalun niyabah. Nusuk ni, haji dan umrah ni adalah benda yang ma yaqbalun niyabah bisyurutihi. Jadi oleh kerana salat sunat tawaf, dia ini tabi' kepada ma yaqbalun niyabah, maka dia pun yaqbalun niyabah. Nampak? Dia pakai hukum tabi'. Oleh kerana solat sunat tawaf ni, dia ini tandarijan. 2 rakaat tawaf ini dia duduk bawah nusuk. Yang mana menerima niyabah. Iaitu haji dan umrah. Dengan syarat tertentu. Maka oleh kerana dia ataupun berada di bawah yang menerima niyabah, maka dia pun menerima niyabah. Boleh faham? Betul tu contoh yang Ustaz Munzir bagi tu. Contoh dalam masalah jual najis. Dalam kitab tulis, kalau jual najis, kalau jual najis, asalatan tak boleh, tapi taba'an boleh. Asalatan tak boleh, tapi taba'an boleh. Ya, menerima juga niyabah. Okey. Solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah ni, dia ni bukanlah apa? Bukan solat bagi pihak kan? Solat sunat hadiah ni dia bukan solat sunat bagi pihak. Jadi satu lagi,
masalah ni i'tikaf. Masalah i'tikaf. Jadi masalah i'tikaf, ma law nadhara an ya'takifa sha'iman. Boleh tengok dalam I'anatul Talibin. Macam mana, apakah surah yang mana dalam i'tikaf boleh niabah, iaitu satu orang dia nazar, satu orang dia nazar untuk iktikaf dalam keadaan puasa, dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum sempurnakan nazar tersebut. Maka wali dia boleh tunaikan nazar dia. Boleh tunaikan nazar dia, iaitu wali itu puasa dalam keadaan iktikaf. Jadi itu contoh. Itu contoh yang mana iktikaf tajuzu fihi niyabah. Okey? Tajuzu fihi niyabah. Khalas. Ini kita baru baca yang mu'tamad. Tengok tadi ibarat minhaj. Itu kita punya matan autoriti kita. Okey? Dalam kebanyakannya. Wa fi qaulin. Wa fi qaulin ka jam'in mujtahidina. Wa fi qaulin ka jam'in mujtahidina. Ada satu qaul seperti mana satu kumpulan daripada mujtahid. Ada satu qaul di sisi kita yang mana qaul ini sama dengan satu kumpulan ulama mujtahid. Apa qaul tersebut? Annaha tuqda anhu. Annaha tuqda anhu. Anna as-salata tuqda anhu. Maksudnya ada satu qaul di sisi kita yang mana qaul ini bagi satu kumpulan daripada ulama mujtahid bahwasanya solat ini anna salata tuqda anhu anil mayyit. Bahwasanya solat boleh diqadhakan bagi pihak si mati. Bagi pihak si mati. Li khabaril Bukhari wa ghairihi. Kerana hadis Bukhari dan hadis yang lain. Kerana hadis dalam kitab Bukhari dan dalam kitab yang lain. Wa min sammah. Wa min sammah. Wa min sammah ni apa? Wa min sammah. Wa min ajli wurudi khabarin fihi. Wa min sammah ni apa? Wa min ajli wurudi khabarin fihi. Dan min sammah ni maksudnya min ajli. Dengan oleh kerana itu telah memilih akan dia. Hu tu kembali kepada al-qawlu bijawazil qada'i salah 'anil mayyit. Hu tu kembali kepada al-qawla bijawazi qada'i salah 'anil mayyit. Ikhtarahu jam'un min a'immatina. Telah memilih akan dia satu kumpulan daripada ulama-ulama kita. Wa fa'ala bihi as-subki an ba'dhi aqaribihi. Dan telah melakukan dia oleh Imam Subki. Oleh Imam Subki bagi pihak sebahagian daripada kaum kerabat dia. Wa naqala Ibnu Burhan 'anil Qadim annahu yalzamul wali in khalafa tarikatan an yusalliya anhu kasawmi. Kasawmi. Dalam minhaj dia tak ada riwayat qaul ni. Dalam minhaj
tidak ada riwayat qaul ini. Tidak ada riwayat qaul ini. Sebab itu qaul ini adalah qaul ulama mujtahid yang lain, yang mana sebahagian ulama Syafi'i telah memilih qaul ini. Bahkan Imam Subki telah mengamalkan qaul ini. Dia buat semayang bagi pihak sebahagian daripada ahli keluarganya. Okey, boleh faham? Maknanya dia kalau ditanya lah mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Jadi masa kita nak terangkan, kita kena terangkan, kita nak terang apa? Nak terang mazhab Syafi'i. Kalau terang mazhab Syafi'i, kena bagi tahu yang muktamad. Muktamad mazhab Syafi'i tak ada. Tetapi ada ikhtiar. Kita belajar kan? Ikhtiar ni, ikhtiyaratul a'immah dha'ifatun min haitsul madhab. Apa dia perkataan dia? Ikhtiyaratul a'immah dha'ifatun min haitsul madhab. Ikhtiar ulama Syafi'i, tak kisahlah ikhtiar Subki, ikhtiar Bulqini, ikhtiar An-Nawawi dan seumpamanya, daripada segi mazhab dia dhaif. Sebab apa dia dhaif? Sebab itu bukan mazhab Syafi'i. Itu maksud dia dhaif tu. Dia bila dia kata dhaif min haisul mazhab tu, maksudnya dhaif daripada segi kesahihan nisbahnya ataupun nisbahnya kepada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tak, bukan yang tu. Yang muktamadnya adalah sekian, iaitu tak boleh solat bagi pihak. Kalau kita baca dalam Minhaj, bila kita kata dalam Minhaj kan, dalam Minhaj, kalau Imam Nawawi dia tarjih, itu bukan ikhtiar Nawawi. Ada orang tertukar. Dia kata Imam Nawawi ikhtiar. Imam Nawawi apa? Ikhtiar. Bukan. Dalam Minhaj, oleh kerana kitab Minhaj ni adalah kitab yang nak terangkan mazhab Syafi'i, maka Imam Nawawi tidak akan campur dia punya ikhtiar. Beliau punya ikhtiar dia tak akan masukkan. Beliau akan terangkan apa dia yang mazhab Syafi'i. Walaupun dalam masalah tersebut beliau ada tarjih yang lain. Ini amanah. Ini amanah ni. Kita sedang ajar mazhab Syafi'i, kita terang mazhab Syafi'i. Kalau kita ada tarjih yang lain, kita sorehkan. Sebab itu jangan kita keliru. Yang dalam Minhaj itu, tarjih Imam Nawawi itu, dia tarjih ni min haisul madhab. Dia kata ini pendapat yang asah ke, azhar ke, rajih ke. Maksudnya daripada segi mazhab, yang mana muafik dengan riwayat mazhab ataupun muafik dengan qawaidul mazhab, maka dia rajih lah. Walaupun dalam masalah tersebut Imam Nawawi ada tarjih lain. Walaupun dalam masalah tersebut Imam Nawawi ada tarjih yang lain. Kalau kita nak tahu ikhtiar Imam Nawawi, maknanya dalam setengah masalah beliau memilih luar daripada mazhab Syafi'i, itu dalam Majmu'. Dalam Majmu' Imam Nawawi akan guna ta'bir tetapi yang kuat daripada segi dalil. Dia akan guna perkataan macam tu. Warrajihu min haitsu dalil. Tetapi yang rajihnya daripada segi dalil sekian. Sebab itu ada kitab yang menyenaraikan ikhtiyaratul Imam An-Nawawi kan. Ada Syekh Salim buat. Jadi jangan tertukar. Jadi tengok dalam Majmu'. Jadi di sini dia ada ikhtiar Subki, ada ikhtiar Ghazali, ada Ibnu Rifa'ah, ada dan seumpamanya. Ma'ruf. Jadi semasa kita nak taklid, nak taklid kan kita belajar kan, selagi mana ada dalam mazhab kita ambil lah walaupun dhaif.
Kalau tak ada, kita ambil ikhtiar a'immah kita, Syafi'i. Kalau tak ada, baru kita tengok mazhab yang lain. Itu dia punya maratib dia, urutan dia. Asalnya, dia ada beza kan. Asalnya satu orang mufti, kalau dia itu mufti bawah undang-undang mazhab Syafi'i, dia mesti mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i. Kerana dia walaupun dia ada pendapat, tapi dia duduk bawah wilayah, bawah undang-undang. Dia kena bertindak ikut undang-undang tersebut. Syekh Salih Al-Khatib buat ikhtiarat Imam Nawawi, tesis. Memang disebut satu orang mufti dia tak boleh mengeluarkan fatwa melainkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Dia menjadi mufti dengan di bawah wilayah. Di bawah wilayah yang memperuntukkan undang-undang. Wilayah ni kuasa. Bukan wilayah persekutuan, kuasa. Jadi dia mesti mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i. Sebab dia dikenali sebagai orang yang mana di bawah undang-undang yang mana memperuntukkan fatwa atas mazhab Syafi'i. Kalau dia nak fatwa juga atas mazhab yang lain, maka perlu diberi tambih. Perlu diberi tambih. Okey? Tapi sekarang ni banyak, mazhab tarjih dipanggil. Mazhab tarjih. Kalau kita tengok ulama' kita dalam fatwa, dia tak gunalah perkataan macam tu. Pendapat yang rajih di sisi mazhab begini berdasarkan ibarat ni. Bukan mufti tu pilih, saya pilih ni, saya pilih tu. Okey? Seterusnya, wa naqala Ibn Burhan 'anil Qadim, dan telah menukilkan Ibnu Burhan daripada Qadim bahwasanya annahu yalzamul waliya in khalafa tarikatan an yusalliya anhu. Ibnu Burhan ni telah menakalkan, beliau mendakwa ada satu kaul daripada Qadim yang mana menyatakan wajib bagi wali, kalau si mati itu ada meninggalkan tarikah, untuk wali tersebut mengerjakan sembahyang bagi pihak si mati tersebut, sama macam puasa. Sama macam puasa. Okey. Wa fi wajhin alaihi kathiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddat. Wa qala al-Muhibb at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin. Okey, habis. Dan ada satu wajah yang berpegang dengannya banyak daripada ulama Syafi'i, bahwasanya dia annahu yut'imu an kulli salatin muddat, bahwasanya diberi makan daripada setiap solat ini satu mud. Maknanya wajah ni tapi dhaif lah. Tapi banyak ulama kita yang pegang untuk solat ni, tadi kan kita bacakan tidak ada fidyah dan tidak ada qada, itu yang muktamad. Tapi ada wajah yang banyak ulama Syafi'i yang pegang bahwasanya untuk solat ni dia tak boleh nak solat bagi pihak, tapi boleh dibayarkan fidyah. Boleh dibayarkan fidyah. Satu hari, satu solat, satu cupak. Kita tengok dalam i'anah tulis qala al-Kurdi qala al-Khawarizmi wa ra'aitu bi Khurasana man yufti bihi min ba'dhi ashabina. Khawarizmi berkata, aku telah melihat di Khurasan orang yang memfatwakan dengan fatwa ni daripada kalangan sebahagian ulama Syafi'i. Wa 'anil Buwaiti anna Syafi'iyya qala fil i'tikafi ya'takifu anhu waliyuhu wa fi riwayatin yut'imu anhu waliyuhu. Wa idza qulna bil it'ami fil i'tikaf
فالقدر المقابل بالمد اعتكاف يوم بليلته هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه قال في الروضة وأصلها وهو مشكل فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة وإن قيس على الصوم فالليل ثم خارج عن الاعتبار. Nampak tu? Wa anil buaiti. Jadi khulasahnya qaul ni qaul Imam Syafi'i, wajah ni pendapat ashab ulama Syafi'i. Okey? Nampak tak? Dalam i'ana wa anil buaiti. Wa anil buaiti. Jadi antara kitab-kitab yang kita boleh tahu mazhab Imam Syafi'i di samping iaitu kitab apa? Mukhtasar Al-Buaiti, di samping Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Mukhtasar Al-Buaiti telah ditahqiq oleh Dr. Ali Al-Qarahdari. Dr. Ali Al-Qarahdari. Jadi tengok dalam i'ana wa anil buaiti anna Syafi'iyya qala fil i'tikafi ya'takifu anhu waliyuhu. Apa yang kita faham ni daripada i'anah ni? Daripada Imam Buaiti bahawasanya Imam Syafi'i telah berkata pada i'tikaf bagi pihaknya oleh walinya jadi macam mana? Inilah ni yang Buaiti ni, yang riwayat Buaiti ni, yang tadi dalam Minhaj tulis ni, wa fi qaulin, wa fil i'tikafi qaulun tu. Nampak tak? Kan dalam Minhaj tadi. Dalam Minhaj tadi, wa fil i'tikafi qaulun kan? Zahirnya qaul itu dinukilkan oleh Imam Buaiti. Kita selalu sebut ni, belajar mazhab Syafi'i ni, dia mazhab ni adalah riwayat. Mazhab ni adalah riwayat. Jadi orang yang betul-betul mahir dengan mazhab Syafi'i, dia kena tahu riwayat. Sebab ada sesuatu perkara dinisbahkan kepada bahawasanya ini mazhab Syafi'i. Yang nisbah tu ulama Syafi'i juga. Tapi Imam Nawawi telah komen. Imam Nawawi kata riwayat ini yang mengatakan ini mazhab Syafi'i syadz. Seperti mana dalam hadis ada riwayat syadz, maka dalam fiqh pun, dalam mazhab pun ada riwayat syadz. Nampak tak? Wa fil i'tikafi qaulun. Maulana Raziz. Betul lah tu. Jadi zahirnya wa fil i'tikafi qaulun wa fil i'tikafi qaulun ni itu yang qaul yang diriwayatkan oleh Buaiti. Itu kena check lah. Benda tu dalam syarah dia akan sebut. Jadi mazhab ni adalah riwayat. Riwayat. Sebab itu Imam Nawawi ni pakar dalam riwayat mazhab. Walaupun ada setengah orang, Imam Asnawi cabar riwayat Imam Nawawi. Kita tengok dalam kitab apa? Kalau nak faham tu, tengok dalam kitab apa? Hasyiah apa? Fawaid Madaniyah. Bagus. Kitab. Kita ada Al-Fawaidul Makkiyah. Kita ada Al-Fawaidul Madaniyah. Kurdi Madaniyah. Segaf Makkiyah. Jadi Fawaid Madaniyah ada sebut. Jadi antara betul, dalam fiqh pun ada riwayat syadz. Orang yang mana boleh cakap riwayat syadz ni, orang yang mana dia tahu riwayat mazhab. Jadi kita bila belajar fiqh ni, peringkat lagi yang ada atas lagi daripadanya, iaitu munaqasyah mazhab daripada segi riwayat. Riwayat itu Imam Nawawi bawa tu secara luas dalam kitab apa? Majmu' lah. Dalam Majmu'. Jadi dalam kitab Fawaid Madaniyah dia bagi contoh kan. Sebab ulama masyayikh semua setuju kalau berlaku ikhtilaf Nawawi Rafi'i, tarjih Nawawi. Jadi seperti mana kita maklum, Imam Asnawi ni antara orang yang banyak mengkritik
Al-Imam An-Nawawi. Ada setengah perkara beliau kritik dalam apa? Dalam masalah nisbah mazhab. Cuba tengok dalam Fawaid Madaniyah. Tengok dalam Fawaid Madaniyah. Tengok Ibnu Hajar, dia ada sebut, saya pelik dan hairan kenapa Imam Nawawi tarjih dalam masalah ini seperti ini. Pelik. Akhir sekali, rupanya dalam masalah ini ada satu lagi riwayat. Sebab beliau pelik, Imam Nawawi tarjih satu pendapat, zahirnya qaul Imam Syafi'i lain. Kenapa Imam Nawawi tarjih yang ni? Kata ini mazhab Syafi'i. Rupanya dalam masalah ni ada satu lagi qaul. Kewujudan qaul itu perlu orang yang mana dia mempunyai si'atul ittila' ala kutubil mazhab. Si'atul ittila' ala kutubil mazhab. Jadi kita banyak lagi ni perjalanan ni. Maksudnya kita tengok daripada segi min haisu riwayah. Tengok Imam Nawawi munaqashah. Ada sehingga misalnya ada riwayat tentang mazhab oleh Imam Haramain. Imam Haramain kan, Imam Nawawi kata ini syadz. Ada Imam Mawardi. Imam Mawardi meriwayatkan suatu qaul bahawasanya ini adalah qaul mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata syadz. Imam Ghazali. Imam Ghazali telah riwayat satu masalah. Maka Imam Nawawi kata syadz. Itu semua dalam majmu'. Dalam majmu' ada. Okey. Jadi banyak cerita lagi. Kita belajar furu' dululah. Okey. Wa qala al-Muhibb at-Tabari. Banyak Imam Asnawi ni banyak sangat maklum. Tetapi Imam Asnawi, ulama kan ada nukil dalam Fawaid Makkiyah, maka Allah Ta'ala telah datangkan Imam Azra'i pula. Imam Azra'i yang counter balik Imam Azra'i yang counter balik Imam Asnawi. Itu biasalah tu. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana beliau ini pun kuat kritik Imam Nawawi, maka Allah datang satu orang yang kritik beliau balik, iaitu Imam Azra'i. Perkara ini ada disebut dalam Al-Fawaidul Makkiyah. Jadi Fawaid Makkiyah ni bagus. Fawaid Makkiyah. Okey. Wa qala al-Imam وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. Okey. Telah berkata oleh Muhibbut Tabari. Dalam kitab yang Madkhal ilal madhabil Imam Syafi'i, tesis tu. Apa nama dia? Qawasimi belakang dia. Apa nama kitab dia? Tapi nama kitab dia Madkhal ilal madhabil Imam Syafi'i. Madkhal. Madkhal ila madhabil Imam Syafi'i. Saya nak sebut tentang Muhibb Tabari ni. Muhibb Tabari ni, beliau ini Qawasimi. Jadi dalam madkhal tersebut dinyatakan ada ulama-ulama yang dia mencapai peringkat mujtahid. Dia sampai peringkat mujtahid, tetapi dia punya mazhab asal dia mazhab Syafi'i. Mazhab asal dia adalah apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab asal dia mazhab Syafi'i. Jadi di situ beliau ulas mazhab Syafi'i ni juga melahirkan mujtahid. Mazhab Syafi'i juga melahirkan mujtahid. Jadi antaranya Muhibb Tabari. Muhibb Tabari ni ma'ruf. Dia ada masail-masail yang beliau punya ijtihad sendiri. Al-Munziri
Al-Munziri ni mazhab Syafi'i, tapi akhir sekali beliau ni jadi mujtahid. Jadi mazhab Syafi'i ni dia punya usul dia punya furu' dia, kalau ditekuni dulu telah melahirkan mujtahid. Maknanya dia mempunyai istiqlal dalam mengeluarkan pendapat. Jadi dia dibawa satu tajuk yang menarik juga, bahwasanya mazhab Syafi'i juga melahirkan apa? Melahirkan mujtahid. Munziri, Muhib Tabari. Okey, apa kata Muhib Tabari? Yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubah. Muhib Tabari kata, sampai kepada mayat semua ibadah yang dibuat bagi pihaknya, sama ada ibadah tu wajib ataupun ibadah itu sunat. Ini pendapat Muhib Tabari. Wajib ke sunat ke boleh buat bagi pihak si mati. Lagi apa lagi di bawah ni, yang anah ni. Wa fi syarhil mukhtar li muallifihi madhhabu ahli sunnah anna lil insan yaj'ala thawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasilahu. Ini masalah isalul thawab. Kan bahwasanya apa? Mazhab ahli sunnah bahwasanya boleh bagi insan untuk menjadikan pahala amalnya dan solatnya kepada orang lain. Okey? Khalas. Dia sebenarnya perbahasan yang tadi kan, perbahasan solat hadiah tu. Solat hadiah. Mujtahid mutlak asing. Okey. Jadi ini perbahasan tentang isalu thawab. Perbahasan tentang isalu thawab. Mazhab ahli sunnah, beliau mengatakan boleh satu orang menjadikan pahala amalnya dan solatnya kepada orang lain, dan pahala tersebut sampai. Okey? Dia ada satu orang ulama ni bagus. Solat hadiah. Okey? Jadi antara perbahasan yang menjadi polemik sekarang ni masalah isalu thawab. Jadi bolehlah baca kitab-kitab. Jadi bolehlah baca kitab-kitab yang mana membahaskan tentang masalah sampainya pahala ataupun tidak sampainya pahala. Kalau tengok dalam i'anah dia kata dhaif. Dia kata apa? Dhaif. Bujairimi kata dhaif. Sebab pahala tak boleh bagi. Sebab itu dalam kita punya doa tahlil, summa thawaban mithla dhalika. Summa thawaban mithla dhalika. Itu boleh. Jadi sebenarnya yang dibuat tu dah cantik dah. Kita doakan untuk orang lain itu dia diberi pahala seumpama pahala. Bukan pahala yang kita dapat tu. Kita doakan supaya pahala seumpama yang kita dapat itu kita bagi kepada dia. Okey. Nanti perbahasan yang panjang lebar tentang isalus sawab ini sebenarnya disebut lebih panjang dalam kitabul wasiyah. Habis. Kita sambung. Wa sunna li shaimi ramadhana wa ghairihi tasahhurun wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syakkin wa kaunuhu ala tamrin li khabarin fihi wa yahsulu walau bi jur'ati ma'in wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil laili wa hikmatuhu at-taqawi aw mukhalafatu ahli al-kitabi wajhani wa sunna tatayyubun waqta sahrin wa sunna ta'jilu fitrin idza tayaqqana al-ghuruba wa ya'rifu fil umran
was-sahari allati biha wa yu'rafu fil umran was-sahari allati biha jibalun bizawali syu'a' min a'ali al-hitan wal jibal taqdimuhu 'ala as-salah illam yakhsha min ta'jilihi fawatal jama'ah atau takbiratal ihram. Yang ni senang. Yang ni senang. Disunatkan bagi orang yang puasa Ramadan. Ini kita masuk pada sunat-sunat puasa. Disunatkan bagi orang yang berpuasa Ramadan dan bukan selain daripada puasa Ramadan untuk bersahur. Untuk apa? Bersahur. Wa ta'khiruhu, dan melewatkan sahur itu disunatkan juga. Ini ataf. Wa sunna li saimi ramadana wa ghairihi tasahurun wa ta'khiruhu. Di situ. Ataf kepada tasahurun. Maksudnya disunatkan bersahur dan disunatkan melewatkan sahur. Ataf kepada tasahurun. Ma'ruf masalah sahur. Ma lam yaqa' fi syakkin. Ma lam yaqa' fi syakkin. Selagi mana tidak jatuh seseorang itu, as-saim itu, ma lam yaqa' asy-syakhs fi syakkin. Selagi mana tidak jatuh seseorang itu dalam syak. Maksudnya jangan kita lewat sangat sahur sampai kita jadi syak. Adakah subuh dah masuk ataupun belum. Jadi kalau lewat sangat sampai syak, maka tak disunatkan. Okey? Tak disunatkan. Kemudian selagi mana tidak jatuh dalam syak. Kemudian seterusnya, wa kaunuhu ala tamrin, disunatkan bersahur itu dengan memakan tamar. Li khabarin fihi, kerana ada hadis tentang masalah disunatkan makan tamar. Wa yahsulu, huwa kembali kepada sahur. Wa yahsulu ay wa yahsulut wa yahsulut tasahhur, dan terhasilnya bersahur. Walaupun bersahur itu bijur'ati ma'. Walaupun dia bersahur itu seteguk air, sesuap makanan, tetap terhasil sunat apa? Sunat bersahur. Kemudian wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Bilakah masuknya waktu bersahur? Wa yadkhulu waqtu ay waqtu tasahuri binisfil lail. Masuknya waktu bersahur binisfil lail. Dengan apa? Dengan masuknya pada, ba tu dengan makna fi. Pada setengah malam. Masuknya pada setengah malam. Maknanya apa? Daripada ibarat ini, kalau satu orang dia sahur sebelum setengah malam, dia tak dapat pahala bersahur. Nak dapat pahala bersahur, maka perlu pastikan telah berlalunya setengah malam. Wa hikmatuhu, dan hikmah daripada bersahur, at-taqawi, mendapat kekuatan, au mukhalafatu ahli kitab, ataupun mukhalafah dengan ahli kitab. Wajhan ni dia punya takdir dia huma wajhan. Wajhan ni adalah khabar kepada mubtada mahzuf, huma wajhan. Kedua-duanya itu adalah ada dua wajah. Ulama bahaskan apakah hikmah bersahur. Satu pendapat, satu wajah kata untuk dapat kekuatan. Satu wajah lagi kata untuk mukhalafah dengan ahli kitab. Dalam kitab Tuhfah, Imam Ibn Hajar kata pendapat yang wajarnya, kita kata
Orang yang mana dengan bersahur dia dapat kekuatan, maka hikmah untuk dia adalah dapat kekuatan. Adapun orang yang mana dia memang tak sahur pun kuat, maka hikmah untuk dia mukhalafatu ahlil kitab. Habis. Kemudian wasunnah tatayyubun waqta sahrin. Disunatkan pakai minyak wangi pada waktu sahur. Dia sunat pakai minyak wangi ni, dia sama macam masalah ihram lah. Masalah ihram. Kan kita dalam ihram ni dilarang untuk pakai minyak wangi, itu larangan haram. Tetapi supaya kita ni tak adalah busuk sepanjang ihram, maka disunatkan mazhab Syafi'i, disunatkan sebelum dia niat ihram dia pakai minyak wangi walaupun minyak yang ada jirim. Samalah juga oleh kerana ketika bulan puasa siangnya makruh pakai minyak wangi, maka sebelum kita masuk kepada waktu puasa, sebelum tu kita pakai minyak wangi. Itu dia punya persamaan dia. Kemudian sikit lagi kita habiskan. Wasunnah ta'jilu fitrin idza tayaqqana al-ghurub. Disunatkan melewatkan berbuka puasa. Tapi sunat tu bila? Idza tayaqqana al-ghurub. Idza tayaqqana al-ghurub. Bila tu? Bila kita dah yakin. Kita dah yakin matahari dah tenggelam. Habis. Kemudian seterusnya wa yu'raful ghurub fil umran was sahari allati biha jibalun bizawali syu'a min a'ali al-hitan wal jibal. Wa yu'raf, diketahui matahari dah tenggelam. Macam mana nak tahu? Kalau dia ada kat padang pasir, kalau dia ada dekat bangunan tinggi tak nampak, bukan tepi pantai, maka bizawali syu'a, dengan hilangnya cahaya daripada bahagian atas dinding dan juga daripada bahagian atas gunung. Maksudnya kita pakai isyarat alamat, daripada sana diketahui bahawasanya matahari dah tenggelam. Wa taqdimuhu 'ala solah. Wa sunnah ni ataf kepada ta'jil. Disunatkan mendahulukan berbuka puasa berbanding solat. Disunatkan berbuka puasa dahulu sebelum solat. Dengan syarat ni, illam yakhsha min ta'jilihi fawatal jama'ah au takbiratal ihram. Di sini dia sebut disunatkan awalkan berbuka kalau dia tak takut. Kalau dia buka dulu, nanti dia tak dapat sembahyang berjemaah. Dia tak dapat sembahyang berjemaah, ataupun dia terlepas takbiratul ula. Jadi kalau dia buka puasa awal, dia tak dapat sembahyang berjemaah, lebih baik dia sembahyang terus daripada buka. Illam yakhsha min ta'jilihi. Dalam i'anah tulis fa in khashiya dhalika akhara al-fitra. Kalau dia takut dia buka awal itu menyebabkan lewat, dia tak dapat takbiratul ihram, maka dia melewatkan berbuka lebih afdal. Okey, lebih afdal. Jadi kita tutup malam ni, kita baca sedikit daripada kitab i'anah bawah ibarat qauluhu illam yakhsha min ta'jilihi. Okey, wa taqdimuhu 'ala shalah yanbaghi an yustathna ma law uqimatil jamaah wa ahrama al-imam aw qaruba ihramuhu wa kana bihaythu law aftara ala nahwi at-tamri baqiya baina asnanihi wa khashya sabqu ila jawfi wa law ishtaghala bitanzifi fa fatatul jama'u fadhila awal waqti wa takbiratul ihram ma'al imam. Jadi tengok kat sini dia kata, memang asalnya buka puasa itu lagi afdal awal sebelum sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang jemaah sudah diiqamatkan, imam dah ihram ataupun nak dekat ihram, kalau dia buka puasa makan tamar, dia akan melekat kat gigi. Dan dia takut kalau melekat gigi akan masuk tertelan. Kalau dia pergi basuh mulut dia,
akan ambil masa menyebabkan dia tak dapat awal semayang atau terlepas takbiratul ihram, maka pada ketika itu fayattajihu huna taqdimul ihram ma'al imam, ta'khirul fitri wa hadha. Jadi dalam surah ini fahamlah maksudnya. Surah ni. Jadi lebih baik dia buka dulu asalnya. Tapi kalau dia buka dulu menyebabkan, maksudnya kalau dia buka tamar pun menyebabkan dia tak dapat takbiratul ula. Sebab apa? Dia buka tamar, nanti melekat kat gigi, nak pergi sugi, dah terlepas banyak rakaat, maka dia buka minum air je lah. Tak payahkan tamar. Minum air, masuk dalam semayang. Jadi sepatutnya itu kesalahan orang masjid lah. Cepat sangat. Itu kesalahan orang masjid. Sebab tu dalam I'anah kata, macam mana boleh jadi macam ni? Bukan ke imam tu disunatkan segerakan buka. Kalau imam sempat buka, sepatutnya orang ni pun sempat buka. Jadi imam ni telah tinggalkan afdal. Dia pergi lantak, pergi semayang dulu. Jadi dalam surah ini, kita nak buka dulu ke, kita nak solat dulu? Itu dia punya kaedahnya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ditanyalah makan berat dulu ke makan ringan dulu, jawapan ringkasnya makan ringan dulu lebih afdal, lepas semayang baru makan berat. Jadi untuk malam ni setakat itu saja. Sekarang ni lebih kurang dah pukul 11 dah. Kita masuk pada sunat-sunat puasa. Ni semua sunat-sunat puasa ni taklah payah sangat. Sunat puasa panjang ni semua cerita sunat je. Sunat-sunat puasa. Yang panjangnya adalah apa? Iktikaf. Lepas tu nanti masuk pula puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat. Puasa sunat sebenarnya senang juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menamatkan. Jadi kita akan baca ni iktikaf masa, dan kita akan baca sehingga habis bab ni, iaitu puasa sunat. Okey. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita. Okey. Cuma dalam betul dia punya surah dia kita boleh taswirkan Sa'amru dia puasa apa? Dia puasa infradi. Tapi dia boleh juga dapat amalkan buka puasa awal, iaitu minum air lah. Minum air. Setakat minum air ni taklah ambil masa yang lama, dalam masjid pun boleh minum air. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.